Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hai, Syafar Rizal here. Buat masa ni saya rasa macam nak rehat daripada buat video review terhadap filem-filem yang baru keluar. Bukan maksud saya tak tengok, akan tengok, cuma tak buat video review. Kalau saya review pun mungkin review ringkas je. Jadi follow lah saya punya Instagram ke kat Twitter ke. Saya akan post kat situ kalau saya ada tengok movie-movie baru. Filem-filem yang baru keluar setakat ni, apa je? Penunggang Agama 2, Dune. Siapa je kisah pasal dia orang tu? Okey, bunyi ketukan pintu yang sangat kuat tu maksud ada orang kisah. Jadi kita jumpa dekat minit seterusnya. Okey, hari ni saya nak review berbeza sikit. Jadi ya, kita roll intro dulu. Selamat datang ke segmen terbaru dalam channel ini. Segmen yang mana mendengarkan filem-filem yang masyarakat fikir sebagai teruk ataupun sampah ataupun tak pernah ada dengar. Diinspirasikan daripada konten-konten daripada Chris Tuckman dengan Hilarious reviewnya, dengan juga Channel Awesome dengan konten nostalgia kritiknya. Segmen ni bukanlah untuk memaki saja tapi untuk memberi ulasan dan sambil itu menghiburkan atau menyeksakan. Seperti yang tertera dalam intro tadi, ini adalah Terut Tawa Review. Filem itu teruk namun masih menghadirkan ketawa ataupun menghiburkan. Kepada saya dia tahu, kepada saya dia tahu, anda mungkin tak. Jadi yang untuk video ni saya buat untuk share experience je, okay? Saya tahu mungkin nama segmen ni macam tak sedap, tapi awalnya ada nama lain, iaitu Santai dan Maki. Tapi kalau di short form kan, takut ada orang salah faham. Ya, kepada yang tak tahu tu tak apa, teruskan tak tahu tu. Kepada yang tahu tu, moga-moga dijauhkan lah. Kenal tak korang dengan pembikin filem yang bernama Julian Chia? Background beliau dalam dunia industri hiburan, saya sebenarnya agak hormati jugalah. Walaupun saya tak kenal beliau, tapi saya agak hormatilah. Berdasarkan IMDb, beliau adalah seorang producer, pengarah, pelakon, penulis, editor, sinematografer, koreografer aksi, komposer dan pelakon. Saya dah sebut ke tadi? Rasanya sememangnya kesemua karya beliau saya tak tahu wujud. Tapi ada satu karya beliau berjaya masuk dalam radar pengetahuan saya, dan karya itu adalah ini, Prince of the City. Dikeluarkan pada tahun 2012 dan merupakan filem daripada Axis Line Entertainment. Filem ni bukanlah remake ataupun adaptasi daripada filem tahun 1981 dengan tajuk yang sama, iaitu Prince of the City, tajuk yang sama. Saya betul-betul pasti dua-dua ini berbeza sebab berdasarkan sinopsis, premisnya agak berbeza pada pendapat saya. Filem ini dibintangi oleh Julian Chia, Dato' Aaron Aziz, Wan Hanafi Su, Jihan Miskin, Yang Kasim, Kenji Sawahi dan lain-lain. Dan dalam senarai pelakon-pelakon yang ada dalam filem ini, ada seorang pelakon dari Hollywood. Mungkin korang kenal, mungkin tak. Tapi antara filem-filem yang beliau pernah bintangi adalah filem seperti Reservoir Dogs, Kill Bill, The Hateful Eight dan juga Species. Dan pelakon itu adalah Michael Madsen. Agak terkejut jugalah saya, macam mana produksi ni boleh ambil Michael Madsen. You know, adakah disebabkan Michael Madsen tak ada job? Filem ini mengisahkan mengenai seorang anak angkat CEO yang bernama Prince Amara. Beliau ingin membalas dendam terhadap adiknya kerana beliau telah bunuh bapa bilioner mereka. Amaran dalam review ni akan ada spoiler. Spoiler maksud saya ialah dari babak awal hinggalah babak akhir saya akan sentuh. Diselangi juga dengan footage-footage yang ada dalam DVD ni. Ya, berkemungkinan untuk segmen baru ini adalah episod yang pertama dan juga yang terakhir. Kalau episod ni meletup dan ramai pihak mula bersuara, tanpa membuang masa, mari kita teruskan dengan episod pertama, Terut Tawa Review, Prince of the City. Filem ini bermula dengan sekumpulan orang yang tengah berjudi dan salah seorang daripada mereka kelihatan seperti hendak kalah dan rugi. Hai, dah cakap kan, kalau dah dapat banyak tu terus cuci je lah. Tak payah ambil risiko, kan dah rugi. Alah. Okey, bunyi macam saya pernah terlibat dalam hal ni. Percayalah, saya tak berani nak buat benda ni. Saya agak innocent dulu dan trust me, I'm a good boy. Individu sebentar tadi dilawati oleh dua individu yang tak dikenali dan kemudian bermulalah sekuens aksi yang diakhiri dengan individu tersebut menang dengan tipis tak dikena bantai.
kenapa dua orang ni buru beliau? Tak nampak special mana pun. Berdasarkan dari rupa paras beliau, saya hanya boleh nampak beliau hanyalah seorang lelaki yang kerja office, yang baru balik kerja, pergi main judi, kalah, stres, balik rumah, bini bising-bising, stres, keluar, main judi lagi, kalah, stres, main lagi, kalah, stres, main lagi, kalah, stres, main lagi, dan akhirnya berada dalam sebuah bilik yang gelap, dipukul lelaki tak dikenali sambil diperhatikan oleh seorang ketua kartel dadah. Banyak take buat benda tu. Korang try pula lah. Scene seterusnya ialah pengenalan kepada karakter Ben Carlton yang dimainkan oleh Michael Madsen. Michael Madsen. Sejujurnya beliau je lah satu-satunya penarik untuk saya terus tonton filem ini, you know. Dan kalau ikutkan, beliau punya persembahan adalah yang antara yang masih lagi terapung atas saya. Kerana apa? Pelakon-pelakon yang lain, persembahan mereka dalam filem ini bagi saya tenggelam pada pendapat saya. Dalam scene ini, Michael Madsen sebagai Ben Carlton mahukan maklumat mengenai satu kartel yang juga pesaingnya. Satu persoalan saya ialah, kenapa lelaki ni? Saya tahu saya cerewet sangat, tapi lagi elok kalau scene judi tadi tu diganti dengan beliau berurusan jual beli dadah. Masuk akal lah untuk karakter Michael Madsen iaitu Ben Carlton ini nakkan maklumat daripada beliau. Masa first time tonton, saya ingatkan lelaki ni berhutang, jadi dia kena bawa jumpa dengan Along ke apa. Sekali rupanya bisnes dadah. Kemudian kita dikenalkan watak utama kita dalam filem ini yang dilakonkan oleh Julian Chia. Karakter beliau adalah Prince Amara, dan beliau adalah antara karakter-karakter yang tawa yang pernah saya tonton di atas skrin. Beliau seakan tiada personaliti, dan Julian Chia cuba bawakan karakter seakan ada karisma dan berperwatakan menarik. Tapi maaf Mr. Chia, anda tak berjaya yakinkan saya dengan persembahan anda yang sebegini dalam filem ini. I'm sorry. Sebelum kita teruskan dengan scene seterusnya, saya nak cakap sikit pasal scene introduction karakter Prince Amara ini. Saya rasa scene ini boleh dibina dengan baik dengan penggunaan prop, background set dia. Beritahu secara visual tentang karakter Prince seperti benda simple macam gambar keluarga, gambar artikel kejayaan beliau dan sijil-sijil dalam bilik tersebut. Scene ini sejujurnya nampak kelihatan tak ada fungsi dan rasa kosong, dan ia seakan memaparkan seorang lelaki yang masuk dari stage kanan, pergi ke tengah pentas ambil barang dan keluar ke stage kiri tanpa apa-apa maklumat untuk penonton proses. Seterusnya pula scene di sesi presentation beliau. We invite you to become part of this rising force in the biomed industry. Any questions? Yes. Saya tak faham apa pun apa yang kau cakap, tapi saya setuju. Tahu kan reference movie apa tadi tu? Saya anggap ini adalah cubaan untuk establish sesuatu untuk karakter Prince, tapi sekali lagi, nothing much. Tak ada apa sangat. Scene ini cuba untuk establish keadaan company beliau iaitu Dana Corporation. Saya tak tahu apa yang company ni buat, apa bisnes dia, apa bisnes asal dia. Sebab ada satu scene yang mana menyatakan Dana Corporation ini ingin mengubah haluan. Jadi apa haluan yang asal dia? Filem ini sepatutnya establish dulu Dana Corporation sebelum ceritakan tentang keadaan semasa company itu. Benda simple, logo company, majalah, banner, iklan pasal company ni. Sebab saya cerewet adalah kerana Dana Corporation dalam filem ini bagi saya kan, ia penting, ia adalah plot device dalam filem ini pada pendapat saya lah. Dana Corporation ni adalah punca kepada perebutan kuasa yang akan berlaku dalam filem ini. Saya tak dapat tangkap apakah kepentingannya Dana Corporation ini dan apa yang ia boleh berikan kepada karakter-karakter yang mahukan posisi kuasa dalam Dana Corporation ini, you know? Prince Amara telah selesai presentation dan beliau diajukan soalan mengenai company beliau. Rupa-rupanya ada berlaku tuduhan dan siasatan ke atas Dana Corporation. Kononnya ada aktiviti haram yang berlaku di sektor ekspor dan import Dana Corporation. Terusnya kita dikenalkan dengan bapa angkat Prince Amara iaitu Jagoy Sibuyan yang dilakonkan oleh Wan Hanafisu, dan nampaknya beliau ada plan untuk Prince Amara. I want you in Zurich. I need you to close the Republic deal. But on Saturday, I'm having black tie party. I'm going to introduce them to the new CEO. Are you okay, Dad? Lagi sekali, what's with this performance, Mr. Chia? Please express more emotion. What are you, the Godzilla guy? Even I dislike his performance. Didedahkan yang Prince Amara akan dijadikan CEO baru Dana Corporation. Oh, lupa pula nak bagi tahu, filem ni dia punya dialog sepenuhnya dalam bahasa Inggeris. Just so you know lah. Seterusnya kita diperkenalkan dengan anak kandung Jagoy Sibuyan merangkap adik angkat kepada Prince Amara, putera Sibuyan,
lakonan Jian Miskin. Melalui exposition daripada beliau, kita dapat tahu yang Prince Amara telah banyak jayakan bisnes untuk company dalam masa 6 tahun. Memberitahu kita yang Prince Amara adalah karakter yang berkebolehan. Ya, saya tak percaya melihat performance Prince Amara dalam sepanjang filem ni. No, I don't believe it. Gosip itu. Prince Amara kemudian dilawati oleh Ben Carlton di pejabatnya. Didedahkan beliau adalah rakan bisnes jagoan Sibuyan. Prince Amara kemudian menghadiri majlis black tie untuk menyambut pelantikannya sebagai CEO baru. Majlis yang berprestige dan meriah. Tengoklah semua orang korporat ni berpakaian kemas, bow tie, berkut, dressing. Minum-minumannya pastinya bukan alkohol. Nak tahu tak apa selalunya orang korporat ni discuss kalau kat parti-parti je ni? Jom kita dengarkan. Isn't that the stupidest possible decision at this stage? Is what I've come to expect from Englishmen. At this rate, Liverpool, they're not even going to make it into the final 8. Pasal bola. Of course. What? Nampaknya Prince Amara tak minat dengan bola, jadi beliau pun minta diri. Satu benda yang boleh dikaitkan dengan saya. Saya memang kurang arif sangat pasal dunia bola ni. Jadi setiap kali kalau macam ada orang cakap pasal bola ke, tanya saya pasal bola ke, memang terus blur dunia saya ni, you know. Weh, Arsenal menang lah season ni, Liverpool menang season ni. Syaf, kau rasa siapa menang? JDT? Okay? Yeah. Ya, Cik Idris cakap apa tadi? Amazing? Prince Amara? Encik Idris minum banyak sangat ni. Siapa-siapa tolong bagi air kosong dekat Encik Idris. Terima kasih. Apalah hero tanpa heroinnya, kita dikenalkan dengan karakter Adele yang meminati Prince Amara. Unik betul taste karakter ni. Don't worry about. He is a lot cooler than he looks. Cool? Prince? Gosip je tu. I'm good, and you? Can't complain, especially tonight. Ya, tak boleh nak komplain lebih. Saya yang cari pasal review movie ni. It's your recent success. Well, it's not mine entirely. Modest. I enjoy that in a man. Dan semua duit mereka untuk dikikis. Ya, tengok riak muka tu. Muka yang boleh dipercayai. Para jejaka single sekalian, mari kita doakan sama-sama yang kita akan ditemukan jodoh yang tepat untuk kita. Amin. Kita boleh lihat mereka adalah pasangan yang sangat sepadan. Dua-duanya tawa dan dalam dua dimensi. Tak ada depths. Tak menarik. Saya puji pemilihan wardrobe untuk Adele. Warna yang cerah dalam kalangan hadirin yang dress code-nya warna hitam menonjolkan Adele sedikit. Lepas sesi perkenalan, mereka bersama-sama pergi uruskan sebuah projek. Yang dah matang tu faham je lah. Yang tak matang lagi tu, please, just stay innocent, okay? Just for your own good. Trust me. Kita beralih ke babak putra menemui seorang bos kartel dadah yang bernama Abdul Hussein. Melalui dialog mereka, kita ketahui bahawa Abdul Hussein ada bantu putra dalam satu siasatan. Siasatan apa? Tah. Atas bantuan itu, Abdul Hussein mahu putra balas kembali budinya. Mengetahui putra bukan CEO seterusnya, Abdul Hussein dan putra berencana sesuatu. Scene seterusnya adalah scene yang mana ingin mengeratkan lagi hubungan Prince dengan Adele. Tak meyakinkan saya dengan chemistry mereka berdua. Rasa awkward tengok mereka bersama, you know. I don't normally approach men the way I did you. Why me? Sebab kau watak utama. You're different. Oh, okay. Pasti ke yang Adele ni tak ada baca mana-mana majalah gosip ke apa? I read about you in a magazine before. Confirm majalah mangga ni. Beralih kita ke jago Sibuyan di rumahnya dan beliau diserang oleh Abdul Hussein dan putra. Who are you? How did you get in here? The front door. Logik. Kalau ikut pintu belakang rasa macam tak sopan pula kan? What have you done to my man? Your man? Orang-orang kau? Yang seorang tadi tu? Serius apa punya security ni? Melalui scene ini, kita dapat tahu bahawa putra mahukan posisi CEO kerana beliau percaya posisi itu adalah haknya sebab beliau adalah anak kandung jagoan Sibuyan dan semestinya ia berakhir dengan tragedi. Di samping kejadian itu, Prince dan Adele diserang oleh seorang pembunuh upahan. Keesokannya, Prince terbangun dalam keadaan digari dan mayat Adele berdekatan dengannya. Wow, kasar betul aktiviti malam tadi kan? I should stop doing this kind of joke, right? Ya, putra tiba dan mula jelaskan plan jahat beliau. Pembunuhan Adele telah dirancang dan Prince akan dituduh atas kematian Adele dan juga bapa angkatnya.
Prince diusir keluar dari Malaysia dan dibawa ke Eropah. Abdul Hussein berjanji kepada putera yang Prince tidak akan kembali kerana beliau diburu pihak berkuasa dan juga bakal berdepan dengan ancaman kartel Abdul Hussein jika cuba untuk masuk ke dalam Malaysia semula. Hal ini membolehkan bisnes Abdul Hussein dan putera berjalan dengan lancar. Rupa-rupanya Prince telah dihantar ke France dan kita boleh nampak beliau dalam keadaan yang susah. Macam itulah rupa saya setiap kali saya bangun pagi. Prince membaca artikel separuh siap di laptopnya mengenai tuduhan ke atas beliau. Beliau dapat surat yang memberi arahan untuk berjumpa di sebuah restoran. Rupa-rupanya surat itu daripada Ben Carlton yang menawarkan bantuan kepada Prince untuk dapatkan semula jawatan CEO Dana Corporation. You know it's going to make you uncomfortable. That's very generous. Seriously, what kind of performance you're giving, Mr. Chia? Ekspresi macam tak berminat. And that's what I admire about you, man. Sekejap, bukan ke Prince Samaran ni diburu pihak berkuasa, so beliau tak boleh nak masuk Malaysia? Well, that's the easy part. That means I cover that. Nak tahu macam mana? Inilah hasilnya. So you're Carlton's man, huh? Seriously, that easy. Ini bukannya kritikan ke ataupun komentari terhadap pegawai-pegawai dekat airport ke apa. You know, kalau senang macam tu, saya pun boleh buat. Oh, I'm a different person now. The disguise wasn't my idea, was it? Kita diperkenalkan dengan karakter lakonan Aaron Aziz iaitu Iskandar. Beliau ditugaskan untuk bantu Prince dalam usaha untuk ambil semula Dana Corporation. I'm here to help you become the CEO of Dana Corporation, if Celcom allows me. Cuba tukar Maxis. Mungkin tak ada beza, tapi sekurangnya mungkin bolehlah telefon juga, kan? Typical moment hero merenung muka di cermin lepas mandi. Hey, siapa je yang tak buat? Boys. Oh, you're wonderful. You are great. You are meant to be great and famous. Oh, you're gonna be huge. Reality. Di sini karakter Prince ada perkembangan. Somehow, I don't know. Somehow, I think. Maybe. Sebelum ini perwatakan beliau bland dan tiada apa yang menarik. Kekuatan, kelemahan beliau agak sama-sama dalam setengah jam awal. Prince hanya kelihatan mahu kontrol macho dan acah berkarisma. Tapi dalam scene baru ini ada tunjuk yang beliau tidak mahu dengar arahan dan mahu bertindak sendiri atas dasar dendam. Bertindak bersendirian, Prince pergi berjumpa dengan Chin. Siapa Chin? Yang ni dilakonkan oleh Kenji Sawahi. Saya confused macam mana Prince boleh kenal dengan Chin. Saya tak rasa ada hint yang diberikan dalam setengah jam awal sebelum ni. Mungkin ada, cuma saya tak pasti, jadi saya kena mainkan balik filem ini. Tak ada. Dah main dari awal dah, memang tak ada hint langsung. Nada. Chin menedahkan aktiviti-aktiviti haram yang kini dijalankan oleh putera setelah beliau jadi CEO. Aktiviti seperti pemerdagangan orang. Dana Corporation ni bisnes apa? Tapi macam mana Ben Carlton boleh bersama dengan Chin masa awal filem tu? Only young people play side. I'm on the side. Dia doesn't put me in jail. Oh, lalang. Patutlah. Good choice tau. Nampaknya Prince tidak dapat korek maklumat lagi kerana putera telah tiba. Ada satu scene sebelum ni melibatkan kekasih putera dengan penyiasat persendirian yang bagi saya tak penting. Sebab apa-apa pun maklumat dalam scene itu kita dah pun tahu. Jadi macam tak perlu nak diulang lagi dah pada pendapat saya. Tapi saya nak komen sikit lah pasal brother Rizal Halim dalam scene ini. Wow, dude, you really went all out for just this one scene. Come on. Just relax, man. Has been meeting up with cartel members, in particular Abdul Hussein. Apa jenis persembahan ni? Relax je dah lah. Pulang saja Prince ke tempat persembunyian, Ben Carlton menumbuknya. Maaf, sekali lagi. Sekali lagi. Okey, puas. Ben Carlton rasa kecewa kerana Prince ingkar arahan namun seakan memahami keadaan Prince. You're supposed to be so smart. Why are you acting like an idiot? Ben Carlton janji akan libatkan Prince lebih dalam operasi ini. Scene seterusnya adalah scene yang agak janggal untuk saya. Perbualan Prince dan Iskandar terasa tidak natural. Mungkin sebab delivery daripada Mr. Juliet Chia sendiri. What is it that you think I do, Mr. Amaral? Professional wise ass? You see, when Mr. Carlton asks me to do things, they get done. What does this have to do with me? And they don't give a damn how well you dress or talk. Well, I see I've got a lot to learn.
Ingat scene yang tadi? Has been meeting up with cartel members in particular. Scene tadi cuma ada satu maklumat baru, iaitu mengenai pembunuh upahan, dan maklumat itu diserahkan kepada Iskandar. So kiranya Iskandar ni tak profesional mana lah, sebab maklumat yang dia dapat ni bukannya dia dapatkan sendiri. I am a professional. Oh, okay. Prince dan Iskandar merancang untuk buru pembunuh upahan yang bernama Muzaffar itu. Prince mahu terlibat dengan operasi. I want to get him. Oh, untuk girlfriend kau yang mati tu kan? I want to be involved. Oh, okay. Is that mine? Don't you think that's a very bad idea? How tough can it be? You just point and shoot, right? Kan dah cakap, that's a really bad idea. Iskandar uji kemampuan Prince dan ia mengecewakan Iskandar. Keesokannya, Prince dan Iskandar dalam usaha untuk menangkap Muzaffar, dan macam biasa, Prince buat hal. Dan saya rasa saya lupa nak mention pasal sound effect fighting dalam filem ini. Anda tengok dan dengar sendirilah. Wow, sound effect fighting dalam filem ni, it's hilarious and annoying at the same time. Sebab apa? Sebabnya ia berulang-ulang dan tak banyak variasi. Tak tahulah mana stock punya sound jumpa beli kat internet kan. Tapi please, that is really cheap, you know. That is too cheap. Please, you have more dignity, right? Jadi Muzaffar telah ditangkap dan disoal siasat oleh Ben Carlton. Prince pun terlibat. Ben Carlton dengan Prince ada sesi bonding. Scene seterusnya adalah Iskandar merancang untuk letak kamera di rumah Putra untuk intip operasinya. Di sini ada mulanya perkembangan untuk Prince yang mana beliau beri info yang berguna untuk Iskandar. Scene yang seterusnya saya ingatkan akan adalah scene yang mana kita lihatlah Iskandar dengan Prince ni pergi menyelinap masuk rumah Putra untuk pasang kamera tu. Bonus untuk kita sebagai penonton lah, untuk kita dapat tahu layout dalam rumah tu. Tapi mungkin disebabkan betapa profesionalnya Iskandar, scene yang seterusnya top dah terus pasang dah. Senangnya. I am a professional. Ikutkan sekarang dah 1 jam dah movie ni dimainkan. Dan anda ingat lagi tak karakter ni, Abdul Hussein, dia dah tak muncul lagi lah sehingga ke penghujung filem. Ingatkan karakter ni penting dan dia akan buat kemunculan balik untuk mungkin berdepan dengan Ben Carlton ke apa, ketua kartel dadah face to face, something like that. But no, rasa macam bazir masa pula karakter ni diwujudkan. Mereka dapat info ada urusan jual beli dadah di satu lokasi, lalu mereka rancang untuk ambush dan Prince beri sumbangan beliau. Di sini operasi mereka adalah untuk sabotaj urusan jual beli dadah Putra. Prince, Iskandar, Ben Carlton dan juga kru mereka menyamar sebagai orang Putra dan inilah jadinya. I call it the Ellie Special. Tengoklah Michael Madsen. Cool teruk weh. Jadi usaha mereka membuahkan hasil. Putra mula terkesan dan semakin cuai. Tak tahu pula Iskandar boleh dapat shots close up macam tu. Prince dan Iskandar lancarkan serangan ke atas Putra di rumahnya. By the way, dia orang lompat dari mana? Mesti teleport ni. Dan aksi fighting Iskandar bolehlah. Manakala Prince pula menyelinap masuk untuk cari Putra. Selalunya dalam mana-mana filem lah kan, antagonisnya akan bersembunyi dalam tempat yang selamat, dalam bilik kebal ke, dalam tempat yang tersembunyi ke, something like that lah kan. Kalau beliau diserang oleh hero kita, cuba teka dalam filem ni Putra bersembunyi di mana? Di tepi kolam belakang rumah. Hello, Encik pijak sana. Saya tak pasti mungkin ini adalah karma untuk beliau sebab beliau bunuh bapanya di tempat yang sama. Tapi saya rasa sebab producer dah tak cukup bajet. Okey, mungkin alasan yang klise tapi selalunya macam itulah. Okay? Kita tak boleh nak buat apa. Jadi Prince buat aktiviti family reunion dengan Putra dan berakhir dengan Putra tertewas. Dalam scene terakhir dalam filem ini, kita dapat lihat di muka depan akhbar di mana memaparkan Prince berjaya membersihkan namanya. Rupa-rupanya didedahkan oleh Prince sendiri. Jagoi Shibuyan inginkan Dana Corporation mengubah haluan dan menjalankan bisnes yang sah. What does he want you to do? Go straight? Well, the short version
Yes. So maksudnya Prince dah tahulah pasal bisnes dadah dekat company ni. Wow, that's a plot twist. Itu ke intention dia. Masa bila Jago Shibuya cakap pasal benda ni? Kenapa tak tunjuk flashback? Sekurangnya boleh faham lah, you know. Sebab saya tak boleh fikir masa bila Jago Shibuya cakap benda ni dekat Prince. Adakah masa kat party atau masa kat awal filem itu, masa kat introduction tu, atau masa beliau nak mati tu. Kalau masa beliau nak mati tu tak logik sebab Prince dan Adele ada kat sebuah pulau. You know who made you? I did! What makes you think you can come clean after all you've done? We had a deal! What do I know? I'm just a thug, the bad guy. Start thinking. Jadinya, Ben Carlton berang lalu tinggalkan Prince untuk fikir sama ada beliau buat pilihan yang betul atau cari nahas. Dan berakhirlah movie ini. Prince of the City adalah guilty pleasure untuk saya. Saya sistem rating dalam segmen ni ada dua je. Satu ialah guilty pleasure, mana dia teruk tapi masih lagi saya rasa macam enjoyable untuk ditonton. Dan yang kedua adalah waste of time. Jelas sekali filem ni dihasilkan pada kadar bajet yang saya tak tahu berapa, tapi saya fikir mungkin tak banyak. Kalau nak cakap pasal siapa punya lakonan yang paling menonjol, semestinya Michael Madsen. Even Aaron Aziz pun dia tenggelam dalam filem ni sekadar macam ada je pada pendapat saya. Michael Madsen setiap kali beliau berkongsi skrin dengan Julian Chia, boleh kita lihatlah kualiti lakonan antara dua ni, you know. Jarak mereka ada jarak antara kualiti mereka tu. Julian Chia walaupun lakonannya mungkin kelihatan kosong dan tak ada jiwa, orang kata persembahan beliau memang secara teknikalnya memang tak bagus, tapi ia masih menghiburkan saya. So Mr. Julian Chia, if you're watching this video, I have nothing against you. It is your movie, it's your right to do whatever you want, you know. I have nothing against you. I still respect you as someone who I consider a veteran in the industry, orang lama dalam industri, dan saya respect juga dengan passion anda menghasilkan karya-karya anda. Berdasarkan IMDb tu memang banyak karya yang anda dah terlibat, walaupun hampir kesemuanya saya tak pernah tahu kewujudannya, tapi saya masih respect anda sebagai orang lama dari industri lah. Itu sajalah, tapi tak bermaksud saya akan sukalah dengan karya-karya anda kan. Cuma ini saja yang saya rasa macam macam menghiburkan lah, walaupun pada pendapat saya masih lagi banyak kelemahan, you know. Dan itulah dia terutawa untuk kali ini. Mungkin inilah yang pertama dan yang terakhir anda akan lihat. Jadi jika anda suka, tak suka, nak tegur ke apa pasal segmen ni, anda boleh kongsikannya di ruang komen di bawah. Jangan lupa untuk like, share dan subscribe kalau rasa berbaloi. Itu saja daripada saya. Assalamualaikum. Shaf out.